Assalamualaikum. Saya Nur Hadira binti Muhammad Sarmini. Hari ini saya akan bentangkan tentang final presentation digital entrepreneurship. Okey, untuk soalan pertama, ini adalah contoh poster perniagaan kami dan ini adalah antara FB ad yang telah saya create. Okey, dalam FB ad ini kita kena jadi kreatif dalam menulis copywriting supaya pelanggan akan lebih tertarik. Copywriting kita tu kalau boleh tidak terlalu panjang dan tidak terlalu pendek serta jelas dan mudah difahami. Okey, kita ke soalan kedua iaitu tentang insight. Okey, seperti yang tertera, insight ini adalah insight bagi FB page saya. Okey, kalau kita boleh tengok seluruh summary ini jumlahnya semakin meningkat dari masa ke semasa dan itu amat memuaskan dan FB ad ini sangat membantu sehingga saya punya page ataupun saya punya posting boleh cecah sehingga beratus-ratus dalam masa terdekat. Baiklah, antara yang kita boleh lihat dalam insight ini antaranya ialah page like, page view, post reach, post engagement dan page follower. Baiklah, kita teruskan kepada soalan nombor 3 iaitu marketing strategi. Marketing strategi yang saya pilih ada 4 iaitu planning, management, social media and website design. Dari segi planning, sebelum kita nak boost satu ad dekat FB kita kena ada planning. Planning contohnya bila kita nak post, waktu yang sesuai untuk kita post iaitu waktu pemuncak. Lepas tu kita kena tahu isi yang menarik dalam kita punya posting supaya orang tertarik untuk membaca kita punya posting. Gambar juga, jangan lupa gambar kerana gambar adalah satu faktor penting yang menarik minat orang untuk membuka dan membaca kita punya posting. Yang kedua ialah management. Management ini sangat penting supaya orang akan keep tahu pasal kita, maksudnya keep update pasal perniagaan kita. Management dari segi posting, story sangat penting supaya pelanggan tak terputus update dengan kita. Kita kena selalu update kita punya story, kita punya posting, feed supaya orang akan tahu yang kita ni still aktif dalam sesuatu perniagaan tu. Kita bukannya setakat boleh share pasal produk kita, kita juga boleh share pasal awareness macam sekarang pasal COVID-19. Okey, yang ketiga ialah social media. As we know, social media ni sangat penting dan sangat platform yang sangat-sangat orang guna pada masa kini. Contohnya Instagram, Facebook, email, Google. Dengan social media ni kita boleh tentukan kat mana kita nak kita punya perniagaan ini sampai. Contohnya kita nak Malaysia, kita nak dalam Malaysia ke ataupun kita nak sampai ke luar negara. And antara perkara yang kita boleh buat ialah dari segi FB, kita boleh buat FB ad. FB ad ni dia akan promote kita punya perniagaan dekat ramai orang. Maksudnya bukan orang follow kita je, tapi orang yang sekeliling kita. Kita boleh tentukan dengan siapa kita mahu posting kita itu sampai. Insta pula kita boleh perbanyakkan hashtag yang viral sebab kalau kita letak hashtag yang viral itu dekat kita punya posting, orang akan cari hashtag tu. So lagi viral hashtag tu, lagi ramai orang yang tekan kita punya posting. Google pula kita masukkan keyword yang selalu orang cari. Tak kisahlah kalau pasal makanan, mesti dah akan cari pasal sedap, menarik. Kita kena masukkan banyak keyword macam tu supaya kita punya posting tu akan berada di range yang atas-atas, bukan yang bawah-bawah. Okey, seterusnya email pula kita boleh hantar kita punya produk dan promote kita punya produk melalui email. Kita boleh guna dua saluran atau platform iaitu Gmail, hantar melalui Gmail ataupun melalui Mailchimp. Yang keempat ialah website design. Website design ni kita boleh create satu website tentang kita punya perniagaan atau kita boleh kenakan produk kita dalam tu sebab website ini adalah salah satu platform yang jarang orang guna, tetapi untuk create website ni kita perlu
analyze apa tema dan konsep yang sesuai untuk perniagaan kita. Contohnya kalau kita buat pasar makanan, kita gunakan tema yang berkonsepkan makanan lah. Jangan kita guna konsep apa, makeup, no kan. Okay, untuk website ni kita boleh, untuk jadikan dia lebih interesting, kita boleh letak chatting box. Chatting box ni kita boleh berkomunikasi dan berinteraksi dengan pelanggan-pelanggan yang klik kita punya website, dan kita boleh tahu apa pendapat mereka tentang website kita. Baiklah, kita terus kepada soalan nombor 4, iaitu improvement business. Okay, improvement business saya lebih nampak daripada segi customer target, kerana pada awalnya saya hanya menekankan untuk jual kepada lecturer dan student di poli saja, dan masa tu sales saya hanyalah 500 plus. Tapi saya cuba untuk buka saya punya bisnes kepada luar daripada poli, orang luar daripada poli, iaitu orang ramai, selain student dan lecturer. Dan apa yang jadi pada bisnes saya ialah sales saya meningkat sehingga 1,500 dalam satu order, kerana saya mengambil risiko untuk membuka order bagi orang yang ingin membuat tempahan untuk event, untuk kenduri kahwin, apa-apa sahaja dalam kuantiti yang banyak. Dan benda itu sangat berkesan terhadap bisnes saya, dan sales saya meningkat dari masa ke semasa. Baiklah, kita teruskan kepada soalan kelima, iaitu how to create Facebook ads. Okay, first of all, pergi dekat page yang kita dah buat tu, and then scroll down sikit, ada button promote. Tekan button promote tu, dia akan keluar banyak option. So kita pilih promote your page. Bila dah tekan promote your page, dia akan suruh kita choose one of posting kita yang kita rasa the best untuk orang interested nak baca. Okay, pilihlah gambar yang paling cantik, yang paling menarik. Lepas dah pilih, kita kena edit sikit dekat copywriting, edit bagi orang menarik nak baca. Lepas kita dah buat copywriting sikit, kita pergi ke location which is where we want to share our ads. Okay, lepas kita dah select location, kita pergi ke bawah sikit, dia ada pasal budget. Okay, budget ni kita boleh pilih berapa bajet kita dalam sehari. Kalau saya pilih RM5, and kita boleh pilih berapa hari untuk ads kita tu aktif. So saya pilih 2 hari dulu. Okay, bila kita dah pilih tarikh, kita dah pilih bajet, tekan promote, and then dia akan keluar button continue. So klik dekat button continue, and then keluar make a payment. So tekan dekat make a payment, and then you guys can choose to either credit card or debit card atau online banking. So nak senang, kita pergi ke online banking, and then kita masukkan kita punya account semua, dan dia akan transfer sendiri ke FB. Then bila dah successful benda tu, kita kena tunggu dalam 2 or 5 hours like that untuk dia proses. And bila dia dah habis proses, dia akan bagi notification dekat kita menandakan yang kita punya ads tu dah aktif. So we have to wait 2 days untuk tengok how the ads improve our business.